Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, kita akan menyambung kembali pembelajaran kita untuk bahagian yang ketiga, bab 8 Matematik tingkatan 2 iaitu graf fungsi. Okey, untuk video kali ini kita akan belajar bahagian B lagi iaitu graf fungsi. Perkara yang kedua iaitu melukis graf. Okey, so kita akan terus buat pada contoh. Contoh lukis graf yang pertama bagi fungsi y sama dengan 2x tolak 3. Okey, pada video yang lepas kita dah belajar cara-cara membina jadual nilai. Jadi sekarang kita akan mencari nilai y dengan menggunakan kalkulator. Okey, so nak gunakan kalkulator, masukkan persamaan ataupun fungsi 2x tolak 3, 2 alpha x tolak 3, tekan button calc. Okey, tekan button negatif 2. So jawapannya ialah negatif 7. So ni negatif 7 yang pertama. Tekan calc balik, tekan nombor 1 sama dengan negatif 1. Tekan calc balik, masukkan kosong. Negatif 3. Tekan calc balik, masukkan 1 sama dengan negatif 1. Tekan calc balik, masukkan 2 sama dengan 1. Tekan calc balik, masukkan 3 sama dengan 3. Okey, so kita dah siap mencari nilai y. Okey, sekarang kita nak membina pula paksi y dan paksi x. Okey, untuk membaca paksi y dan paksi x, kita nak membina paksi y dulu. Okey, perkara pertama kita bina paksi y. Okey, nak bina paksi y, tengok kepada jadual x ni. Okey, nak tengok jadual x, tengok pada kertas graf. Okey, pastikan kertas graf ni berukuran 2 cm. 2 cm bermaksud satu kotak besar ni dia mesti ada 10 kotak kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 kotak kecil. Atas dan melintang dan menegak pun sama. Okey, sebab tu bila dalam skala dia kata 2 cm. 2 cm kepada 1 unit. Ini bermaksud sifir 1. Bila sebut 1 unit, sifir 1. Kalau dia kata 2 unit, bermaksud sifir 2. Dan seterusnya. Kalau 5 unit, bermaksud sifir 5. Okey, sekarang kita nak membina paksi y. Tengok pada jadual. Tengok pada jadual x. So, kita tuliskan dulu. Bermula dengan nombor negatif 2. So, kita tanda kat sini. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ikut dia punya garis tebal tu. Tengok pada kosong ni, kita terus buat. Saya buat atas sikit kosong ni. Tengok pada kosong ni, terus buat garis lurus. Tegak. Mesti menggunakan pembaris. Sebab saya ni tak ada pembaris. Jadi saya gunakan pen saja. So dapat garis lurus, tandakan ni sebagai lebihkan sikit, tandakan sebagai paksi y. Sekarang saya besarkan balik gambar. Sekarang kita nak membuat paksi yang kedua pula. Yang kedua ialah paksi x. Nak buat paksi x, tengok pada jadual nilai y. Sekarang tengok nombor paling besar ialah nombor 3. Sebab positif sebelah atas, negatif sebelah bawah. Tengok sifir, ni sifir 1. Bermula dengan nombor 3. Tapi better kira dulu. Takut tak muat graf. Daripada 3 sampai nombor negatif 7. Kita kira. Kalau kita mula sini cukup tak? 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Tak cukup. Jadi, kita kena mulakan daripada sebelah atas. Paling maksimum sekali lah. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So,
So yang sebelah bawah ni semua ada tanda negatif. Okey, sampai nombor negatif 7. Okey, kemudian nampak ada kosong. Okey, ini kosong. Okey, kita buat garis lurus melintang daripada kiri ke kanan. Okey, melalui garisan tebal ni ya. Okey, mesti guna pembaris. Okey. Okey, pastikan guna pembaris. Ini ialah paksi X. Okey, kemudian kita pindahkan balik nombor yang sebelah atas ni tadi. Jangan biarkan pula nombor sebelah atas ni semua ni. Okey, ni semua kena pindahkan balik ke sebelah bawah. Okey, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2. Alright, so sekarang kita dah membina paksi X dan juga paksi Y. Alright, sekarang kita nak plotkan titik. Okey, bila nak plotkan titik, okey, kita baca ni, negatif 2, negatif 7. Okey, negatif 2, negatif 7. Okey, pada paksi X negatif 2, pada paksi Y negatif 7. Bawah sekali. So, kita pangkahkan dia. Okey, saya kena besarkan, takut tak tepat. Alright, tepat. Okey, seterusnya, tengok atas balik. Negatif 1, 1. Okey, negatif 1, 1. Di sini. Okey, kat sini salah. Okey, sorry, salah. Okey, jawapannya ialah negatif 5. Okey, silap. Ini jawapannya negatif 5. Okey, mana boleh negatif 1 kan? Tak perasan. Alright, so kita plotkan balik. Negatif 1, negatif 5. Negatif 1, negatif 5 di sini. Okey, kemudian lagi kosong, negatif 3. Kosong, negatif 3. Tak kena. Okey, negatif 3. Okey, lagi 1, negatif 1. 1, negatif 1. Lagi 2, 1. Dan akhir sekali 3, 3. Okey, atas sekali. Alright. So, okey, jadi kita ambil pembaris, ambil pensel, kita sambungkan plot titik yang kita dah buat tadi. Okey, garis lurus. Okey, mesti gunakan pembaris. Okey, macam saya tak guna pembaris lah. Okey, sebab saya ada pembaris. Okey, so dah siap jawapan bagi graf 2y 2x tolak 3. So inilah garis lurus. Okey. Seterusnya kita akan tengok pula contoh yang kedua. Okey, sekarang kita akan tengok pula soalan B, iaitu y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 5. Okey, kita menggunakan kalkulator, masukkan fungsi ke dalam kalkulator. 2 alfa x kuasa 2 tolak 3 alfa x tambah 5 tekan kalk. Okey, masukkan nombor negatif 3 sama dengan 32. Kenapa ni? Okey, maafkan saya. Okey, 32. Tekan kalk balik, masukkan nombor negatif 2 sama dengan 19. Kalk negatif 1 sama dengan 10. Tekan kalk, tekan kosong sama dengan 5. Tekan kalk, tekan 1 sama dengan 4. Tekan kalk, tekan 2 sama dengan 7. Tekan kalk, tekan 3 sama dengan 14. Akhir sekali, tekan kalk, tekan 4 sama dengan 25. Okey, sekarang kita dah membina jadual nilai. Kita dah mencari nilai bagi y. Okey, jadi kita nak buat sekarang fungsi, nak buat paksi y pula. Okey, paksi y tengok pada jadual x. Okey, paksi y. Okey, bermula dengan negatif 3 sampai ke nombor 4. Okey, so kita tengok muat tak muat. Kalau kita mula dari sini, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Tak muat. Bermaksud kita kena mula daripada hujung kiri ke hujung kanan. Okey, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1,
kelajak. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang pada kosong ni kita buat paksi Y menggunakan pembaris. Okey, gariskan lurus daripada atas sampai ke bawah. Okey, daripada atas sampai ke bawah. Okey, so tandakan sebagai Y. Okey, kita besarkan balik. Okey, sekarang tengok pula pada jadual Y kita nak buat paksi X. Okey, paksi X. Tengok pada skala, paksi X dia kata 2 cm kepada 1 unit dah settle. Sekarang paksi Y 2 cm kepada 5 unit. Bila sebut 5 dekat sini, bermaksud dia sifir 5. Okey, tengok nombor yang paling besar dalam Y ni. Okey, nombor apa yang paling besar? Nombor yang paling besar ialah nombor 32 positif. So, dalam sifir 5, nombor 32 berhampiran dengan 35 dengan 30. Jadi kita akan pilih nombor yang lagi besar daripada 32 iaitu 35 starting dia. Okey, so starting pada paksi Y ialah 35. Okey, so tengok cukup tak cukup. So sini 35 turun 5 unit ke bawah 30, 25, 20, 15, 10, 5, kosong. Okey, kalau nak tambah negatif 5 pun boleh, tak tambah pun tak apa. Kenapa saya kata kalau tak tambah pun tak apa? Sebab dalam jadual Y ni tidak ada nombor negatif. Okey, jadi pada nombor kosong tadi, kita buat garis lurus daripada kiri ke kanan dengan menggunakan pembaris. Okey, dengan menggunakan pembaris. Okay, lebihkan sikit, inilah X. Okey, sekarang kita pindahkan nombor yang sebelah atas ni tadi, 0, 1, 2, 3, 4 dengan negatif 3, 2, 1 ni, pindah ke bawah. Okey, so ni 1, 2, 3, 4, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey, so kita dah bina paksi Y dan paksi X. Tiba masanya untuk kita plotkan titik. Okey, nak plotkan titik pakai pen merah lah. Tak nak, hitam lah. Okey, so negatif 3, 32. So kita baca sini negatif 3, 32 berada di sebelah atas di antara 30 hingga 35. So bila sifir 5, okey, nak baca dia ialah 2 kotak kecil. 2 kotak kecil nilainya 1. Bermaksud sini kalau sini 30, 31. Sekejap. Okey, ini 30. Tak sama garis. 30, 31, 32. So kita pangkas sini 32. Okey, sekarang seterusnya negatif 2, 19. Okey, negatif 2, 19. Okey, kalau negatif 2, 19, kita ambil yang terampil ialah 20. So, 2 kotak kecil di bawahnya ialah 19. Okey, kemudian sambung lagi. Negatif 1, 10. Okey, negatif 1, 10. Tepat, tak ada masalah. 10. Okey, saya kena besarkan takut tak tepat. Okey, kemudian 0, 05. Okey, 05. Okey, lagi 1, 4. Okey, ini pun sama. 4 ni bawah 5, 2 kotak kecil. 1, 4. Okey, lagi 2, 7. Okey, 2, 7. Ni 5. 2 kotak kecil atas 6. 2 kotak kecil lagi tu 7. Dan 3, 14. Okey, 3, 14. 2 kotak kecil bawah 15 ialah 14. Okey, dan akhir sekali 4. 4 ialah 25. Okey, besar kecil saya punya kertas ni 4, 25. Okey, so dah siap plot. Tiba masanya kita nak sambungkan garisan. Okey, bila garisan lengkung ni kita nampak, mestilah dia licin dan licin lah. Okey, licin, tak menggerutu, tak tebal dan sebagainya. So, kita sambungkan terus. Okey, pastikan bila buat freehand ni bukan guna pembaris. Hanya tadi yang freehand. Okey, so yang ni kita kena gunakan freehand. Okey, tak jadi. Okey, so bila sambungkan tu, okey, pastikan okey, dia licin. Oh, tak boleh.
Okey, bila sambungkan dia licin. Okey. Okey, kalau ada yang lengkuk-lengkuk sikit tu kita kena padam lah. Okey, so tak nak lekuk-lekuk macam ni sebenarnya. Salah ni. Okey, tak boleh. Sebab grafnya mesti licin dan dia mesti melalui plot-plot tadi tu. Okey, baru dia katakan lurus. Lurus pula. Okey, baru dia katakan licin. Alright, so kita dah siap garisan lengkung bagi persamaan y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 5. Okey, settle. Kita akan masuk kepada soalan yang ketiga pula. Okey, soalan ketiga pula. Y sama dengan x kuasa... Apa ni? Sorry, tak tukar pen. Y sama dengan x kuasa 3 tolak 8x tambah 5. Okey, sekarang kita masukkan fungsi ke dalam kalkulator. Alpha x kuasa 3. Mana kuasa 3 ni? Okey, kuasa 3 tolak 8 alpha x tambah 5 tekan calc. Okey, masukkan nombor negatif 4 sama dengan negatif 27 tekan calc balik. Masukkan negatif 3 sama dengan 2. Masukkan calc balik. Negatif 2 sama dengan 13. Masukkan calc balik. Negatif 1 sama dengan 12. Masukkan calc balik, tekan 0 sama dengan 5. Tekan calc balik, masukkan nombor 1 sama dengan negatif 2. Tekan calc balik, tekan 2 sama dengan negatif 3. Dan tekan calc balik, tekan nombor 3 sama dengan 8. Okey, dah siap membina jadual nilai bagi ruang Y. Okey, so seperti biasa sekarang kita nak membina paksi Y dan paksi X. So paksi Y tengok pada ruang X. Okey, paksi Y. Okey, sebab dia sama je paksi nak bina paksi Y ni senang je sebab dia kata 2 cm kepada 1 unit. So kita bermula dengan nombor negatif 4 sampai ke nombor 3. So kita pakai yang ujung sini, negatif 4 selang dua kotak kecil ni. Okey, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Okey, dan macam biasalah. So kosong ni kita kena buat garis lurus atas ke bawah. Okey, mesti menggunakan pembaris. Kalau tak guna pembaris, tak akan dapat paksi yang tegak. Okey, so buat tanda panah, tandakan huruf Y. Okey, seterusnya kita nak buat paksi X. Okey, nak buat paksi X, tengok pada Y. Okey, tengok dia punya skala 2 cm kepada 5 unit. So tadi 5 unit. Okey, bermaksud sifir 5. Okey, tengok nombor yang paling besar, nombor positif ialah nombor 13. So dalam nombor 13, di antara dalam sifir 5, 15 dengan 10, kita akan pilih nombor yang lebih besar daripada 13, iaitu nombor 15. Okey, jadi kita akan bermula dengan nombor 15. So 15 kecilkan. 15 makin turun bukan makin naik. 10, 5, 0. Negatif 5, negatif 10, negatif 15, negatif 20, negatif 25, negatif 30. Sebab nombor yang paling kecil ialah negatif 27. So cukuplah sampai nombor negatif 30. Okey, so kosong pada paksi Y macam biasa, buat garisan daripada kiri ke kanan dengan menggunakan pembaris. Okey, dengan gunakan pembaris, so kita akan dapat satu garis lurus. So inilah paksi X. Okey, jangan lupa pindahkan nombor yang sebelah atas tadi tu ke arah ataupun kepada paksi X. So ni 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey, sekarang kita nak plotkan negatif 4, negatif 27, negatif 4 bawah, negatif 27, sama juga sifir 5, dua kotak kecil nilainya 1.
So, negatif 25, negatif 26, negatif 27. Okay, 25, 26, 27. Kita pangkahkan dia. Okay, kemudian, apa lagi soalan dia? Dia punya nilai negatif 3, 2. Naik ke atas pula. Negatif 3, 2. So, 0, 1, 2. Pangkah. Okay, lagi. Negatif 2, 13. Negatif 2, 13. Okay, saya besarkan. 10, 11, 12, 13. Okay, pangkahkan. Tak tepat. Okay, pangkahkan. Okay. Kemudian negatif 1, 12 bawah dia. Okay, besarkan jap. 11, 12. Okay, pangkahkan. Kemudian 0, 5, 0, 5, 1, negatif 2 ke bawah pula. 1, 2. Okay, negatif 2. Kemudian 2, negatif 3. 2, negatif 3. 1, 2, 3. Dan akhir sekali 3, 8 naik balik. 5, 6, 7, 8. Okey. Okey, sekarang kita nak sambungkan titik-titik yang kita dah plotkan tadi. Okey, pastikan dia licin. So, bila licin, bila licin, tak boleh guna pembaris lah. Okay, kena slow and steady. Okay. Okay, tak boleh ada gigil-gigil. Okay, kadang-kadang bukan senang nak sambung. Kan? Okay, lagi guna tablet macam ni, agak sukar sikit lah. Okay, tak apa, kita usaha juga. Okay, tak boleh gigil sebenarnya ni. Okay, tekan tegak. Oops. Okay. So, kita nampak lengkung lah. Okay, tapi saya punya tak apa cantik. Okay, jadi saya kena betulkan balik sikit lah. Okay, so dapat graf lengkung. Okay, yang melalui semua titik. Okay. Alright, contoh yang terakhir sekali ialah soalan D. Okay, soalan D, Y sama dengan 4 per X. So, kita gunakan kalkulator macam biasa. 4 bahagikan dengan alpha X, tekan calc, masukkan nombor negatif 4. Jawapannya ialah, okay, jawapannya negatif 1. Okay, tekan calc balik, masukkan nombor negatif 3, tekan sama dengan, jawapannya ialah, okay, bagilah, kalau dapat bentuk pecahan, kita cari jawapan dalam bentuk perpuluhan. Okay, negatif 1.3. Okay, tekan calc balik, masukkan nombor negatif 2 sama dengan, so jawapannya negatif 2. Tekan calc balik, masukkan nombor negatif 1 sama dengan, okay, jawapannya negatif 4. Okay, tekan calc 1 balik sama dengan 4. Tekan calc, masuk 2 sama dengan 2. Masuk calc balik 3 sama dengan, okay, bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan 1.3. Akhir sekali calc 4 sama dengan 1. Okay, kemudian lukis paksi Y, tengok pada jadual X. Okay, paksi Y. Okay, so negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Okay, dalam jadual ni tidak ada nombor kosong, perasan tak? Okay, tak ada kosong tengah-tengah ni kan? Tapi dalam graf mesti ada kosong juga. 0, 1, 2, 3. Alamak, saya punya tak muat pula. Okay, sepatutnya graf ni boleh muat.
Okey, jadi saya macam nak buat? Okey, jadi saya terpaksa buang satu lah untuk tujuan pembelajaran. Saya terpaksa buang, kertas graf saya tak muat pula. Okey, saya pun tak perasan, maafkan saya. Jadi saya abaikan ni saya terpaksa buang ni. Okey. Kemudian macam biasa kita sambungkan kosong ni buat kali lurus daripada atas sampai ke bawah. Okey, kemudian buat anak panah, tulis huruf Y. Kemudian kita nak buat paksi X, paksi Y. Okey, 2 cm kepada 5. Ini pun salah ada pembetulan. Okey, sorry. Okey, sepertinya 1 ni, mana boleh yang besar sangat. Okey, so sifar 1, nombor yang paling besar ialah 4. So mula dengan nombor 4. 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey, kemudian kosong ni kita buat garisan daripada kiri ke kanan. Okey, macam biasalah. Okey, sebab nak lukis paksi X. Okey, ni ialah paksi X. Jangan lupa pindahkan nombor di sebelah atas graf tu ke bawah. Okey, so ni 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey, kemudian kita plotkan titik negatif 4, negatif 1. Okey, negatif 4, negatif 1. Saya zoomkan. Okey, ni. Kemudian negatif 3, 1.3. Negatif 1.3 kat mana? Ini kita kena buat anggaran. Okey, negatif 1.3. Okey, sini negatif 1, 1, 2, 3. Sini. Okey, kemudian 2, negatif 2, 2, negatif 2, kemudian 1 ialah negatif 4. Okey, kemudian sambung lagi 1, 4, ke atas pula 1, 4. Okey, kemudian kena tak kena ni? Okey, kena. Okey, kemudian 2, 2 dan 3, 1.3. 1, 1, 2, 3. Tak cantik lah graf dia. Okey, sebab tak cukup kertas graf. Okey, kemudian kita sambungkan. Okey, sambungkan. Kita akan dapat lengkung sebelah bawah kiri dan sebelah atas kanan. Okey, bila sambungkan. Okey, tu yang pertama. Dan yang kedua. Okey, macam tu lebih kurang. Tapi graf ni pun tak berapa cantik sebenarnya. So kita zoomkan sikit supaya dapat lukis dengan cantik. Cuba juga. Okey. So yang ni pun betulkan balik grafnya. Okey, kita buat slow-slow. Okey. So kita dapat dua lengkung yang licin lah. Okey, jangan sambungkan ni Ni saya buat ni, jangan sambungkan. Okey. Okey, ini bukan sambungan, bukan. Okey, tidak ada sambungan pada hujung kiri bawah dan hujung kanan atas. Okey, dia cuma dapat lengkung sebelah kiri bawah dan sebelah kiri atas. Okey, sebab ni ialah graf. Okey, bila X di sebelah bawah tak payah ada sambungan. Okey, garisan bulatan gini dengan sini. Okey, tak payah sambung. Okey, just biarkan je. Okey, so sekarang kita dah siap membina graf bagi Y sama dengan 4X. Okey, so itu saja untuk pembelajaran kali ini. Kita dah belajar hari ini membina 4 jenis graf. Yang pertama ialah graf kali lurus. Okey, untuk fungsi Y. Okey, sama dengan 2X tolak 3. Kemudian fungsi yang kedua, Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 5. Dapat lengkung macam ni. Okay, yang ketiga, 3X kuasa 3 tolak 8X tambah 5. Okay, dapat lengkung macam ni. Dan yang keempat, Y sama dengan 4 per X. Okay, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, cadangan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe
channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Bye.